like, comment, and subscribe. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel AR Reaction. Kalau sebelum ini saya sudah react kepada video terkini Cik Yus yang bertajuk Kenali Akhlak Mereka Part 1. Pada kali ini kita dengarkan pula Part 2 video berkenaan. Jadi, kalau dalam video Part 1 Cik Yus Murtad telah menyampaikan sesuatu yang tidak berpijak di bumi nyata, dalam video Kenali Akhlak Mereka Part 2 ini, saya sangat mengharap untuk video kali ini saya tidak kecewa sebagaimana dalam video yang lepas saya mengantisipasi sesuatu yang lebih berani dan tegas daripada Cik Yus. Jadi tanpa berlengah, jom kita saksikan apakah agaknya pembohongan Cik Yus kali ini. Hai, apa khabar semua? Harapan Cik Yus agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Okey, terlebih dahulu biarlah Cik Yus mulai dengan beberapa petikan ayat daripada Bible bagi pedoman kepada semua adik-beradik Cik Yus yang seiman dengan Cik Yus mengimani Jesus Christ. Okey, Cik Yus petik daripada buku John 14:6 yang mana Jesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini menunjukkan bahawa Jesus satu-satunya lah jalan kepada kita untuk menuju ke kerajaan Tuhan. Tiada siapa pun yang dapat menyelamatkan kita daripada tangan syaitan. Manusia tak dapat selamatkan manusia daripada tangan syaitan. Hanya Tuhan sahaja yang maha berkuasa. Okey, Tuhan yang maha berkuasa sahaja yang dapat menyelamatkan kita daripada tangan syaitan. Bukan sebab syaitan bukan calang-calang orang. Syaitan bukan manusia. So jadi jika antara manusia mungkin lain. Okey, tapi sekarang ni syaitan bukan sebarangan makhluk. Hanya Tuhan saja yang dapat membinasakan syaitan. Jadi itulah Jesus sebagai Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Daripada buku yang sama, ayat 5:24, Jesus berkata lagi, "Sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutuskan aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Inilah yang Jesus lakukan kepada kita. Jesus menyelamatkan kita. Itulah tujuan penyaliban Jesus, okey? Kerana Jesus ingin menyelamatkan manusia daripada kematian kepada hidup yang kekal abadi. Daripada buku yang sama, 15:19, ayatnya berbunyi, "Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi kamu bukan daripada dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu." So melalui ayat ni jelas kepada semua adik-beradik Cik Yus yang sama-sama beriman dengan yang seperti Cik Yus juga, okey, bersabarlah dan bertabarlah. Okey, kita jangan takut, okey, bahawa inilah yang kita terpaksa tempuhi. Jesus telah mengkabarkan perkara ini 2000 lebih tahun dah, bahawa kita akan ditentang. Dunia, itulah yang dikatakan di dalam ayat ini, dunia membenci kamu. Apabila kita memilih Jesus, dunia akan membenci kamu. Sebab kita bukan daripada dunia. Kita telah berada di atas sebenarnya. So, kejayaan itu telah menjadi milik kita. So, jadi janganlah takut adik-beradik Cik Yus. Okey. Cik Yus memulai dengan Shalom, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada yang lain. Okey, Cik Yus masuklah bab yang kedua, iaitu berkenaan dengan lelaki Rohingya ni. Okey, sebenarnya Cik Yus tak tahu pun siapa Mamat Rohing ni, tapi apa yang Cik Yus tahu, dia pernah sang Cik Yus ajak debat dan mempertaruhkan dia punya keimanan sebagai pertaruhan. Yang mana tujuan dia buat begini adalah bertujuan untuk berjihad, nak membawa Cik Yus balik kepada Islam. Good luck kepada dia lah kalau dia mampu. Okey, walau bagaimanapun Cik Yus nak bagi tahulah, nak maklum kepada semua orang tentang hal ni. Sebelum debat tu berlaku, dan jika debat ni berlaku sekalipun, Mamat ni sebenarnya dia dah kalah dengan Cik Yus. Cik Yus bukan nak dahaga kemenangan sekalipun. Cik Yus tak nak menang kalah ni apa semua. Cik Yus tak nak menang-menang ni apa semua. Cik Yus tak pandang benda tu. Tapi jika kita sentuh bab bila ada pertaruhan, okey, ada bila dia nak berdebat, ada menang ada kalah, sebab dalam masa yang sama dia ada buat pertaruhan, itu datang daripada dia, bukan daripada Cik Yus. Dia yang buat perkara ni. Okey, Cik Yus kata dia ada kalah sebab apa? Dia tak tahu hukum hakam agama yang dia anuti.
Sebab tu dia boleh cakap macam tu. Kalau dia tahu, dia takkan buat perkara tu. Apa hukumnya mempertaruhkan dalam pertaruhan? So cikgu bacakan dalil. Sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah ialah orang yang selalu menebat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas kat situ Allah paling muka adalah orang yang selalu mendapat. Sebenarnya Cik Yus tak suka sangat nak pakai hadis ni. Okey, sebab tapi walau bagaimanapun hadis merupakan buku yang dipegang oleh orang-orang Islam. Jadi untuk certain case ni terpaksalah Cik Yus guna. Tapi Cik Yus lebih suka fokus dan guna pakai firman ataupun ayat-ayat Al-Quran, kerana itulah yang datangnya daripada Tuhan orang Islam. Okey, Cik Yus bacakan dalil. Jadi kalau kata baca hadis saja no point lah kan. Cik Yus bacakan dalil juga. Wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak, judi dan pemujaan berhala, mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Cantik ayat ni kata semua tu perbuatan syaitan. Tapi Cik Yus nak tanya balik, berapa ramai orang Islam yang minum arak? Berapa ramai orang Islam yang berjudi? Kalau Cik Yus nak sentuh semua umat Islam dalam bentuk pemujaan berhala, semua orang Islam sujud kepada Kaabah. Kaabah tu apa? Bukankah berhala? Berhala ni tak semestinya kena patung. Apa sahaja yang disujud, disembah, dipuja, itu adalah berhala. Memanglah orang Muslim akan kata kami sembah Allah. Memanglah cakap sembah Allah. Habis perbuatan tadi, perbuatannya apa dia? Sujud pada Kaabah. Itu perbuatan. Kalau percakapan sembah Allah dalam masa yang perbuatan tadi itu tak ada apa-apa yang berusulkan pemujaan berhala, tak ada masalah. Boleh dilakukan semayang. Mungkin dengan cara yang lain daripada sujud ke Kaabah. Okey, nak semayang, semayang je lah. Okey, tak semestinya nak kena sujud ke Kaabah. Boleh je lakukan semayang. Sebab apa? Dikatakan Allah berada di mana-mana. Allah nampak apa perbuatan kita, apa perbuatan kamu lah orang Muslim. Okey, jadi kenapa nak mesti kena tuju pada Kaabah? Sebagai nak katakan kiblat. Penting sangat ke kiblat? Kalau dah Allah kata pada orang Muslim lah, ni cerita pasal orang Muslim lah Allah berada di mana-mana. Allah nampak, maha melihat. Bila seseorang tu bersembahyang, okey, Allah lihat pada hati dia. Okey, perlukah dia nak sujud pada Kaabah? Tak perlu. Bila Allah kata dia maha melihat. Nampak tak? Bila dia kata dia maha melihat, maksud dia bila orang tu sembahyang, Allah dah tahu ada dia sembahyang untuk dia. Perlukah dia nak sujud pada Kaabah? Baru bila sujud pada Kaabah baru Allah boleh melihat ke? Nampak tak? Okey. So, tapi macam biasalah, Muslim masih tak mau mengaku perkara ni. Dia orang masih kata sembah Allah dan bukan memuja berhala ataupun penyembahan berhala. Benda ni masih dinafikan, padahal itulah hakikat dia. Alright. So jelas kepada muslim-muslim selepas ni jangan mendebat lagi, kerana ianya adalah perkara yang paling Allah murka. Bila Allah murka, hukumnya adalah haram. Bila perkara yang haram dilakukan, maka korang menolak perintah Allah. Bila menolak perintah Allah, hukumnya adalah berdosa besar. Jelas daripada dalil dan hadis, ianya adalah perbuatan kotor dan keji syaitan. Tapi tak kata pun Muslim ni memang suka sangat buat semua perangai-perangai syaitan. Nampak macam mana kan? Tapi dia orang masih tak mau mengaku perkara ni. Well, tepuk dada, tanyalah akal fikir sendiri benda ni sebenarnya dah jelas, tapi masih tak nak buka biji mata. So ini bukan salah Cik Yus. Berkali-kali Cik Yus cakap benda ni. Selain itu, apa yang Cik Yus tahu, sebagai besar Muslim ni amat menyokong Mamat Rohing ni dalam usahanya nak berdebat dengan Cik Yus sebelum tahu siapa sebenar dia. Tapi selepas tahu diri Mamat Rohing tu, okey, yang mana dia mempergunakan Melayu sedangkan dia bukan orang Melayu, dan dalam masa sama ada satu perbuatan dia ni, maka semua umat Islam marah. Siapa yang menyokong dia itulah maksud Cik Yus, marah pada dia. Okey, so Cik Yus nak tanya kepada mereka yang menyokong Mamat Rohing ni, di mana marah kamu? Di manakah marah Melayu menyokong seorang yang bukan Melayu untuk memperjuangkan hak Melayu lah kononnya lah, melalui apa yang Cik Yus tengok So Tun pernah berkata sebelum ni bahawa Melayu mudah lupa, tapi kali ni Cik Yus tambah sikit. Melayu mudah lupa, senang percaya. Minta maaf lah Cik Yus cakap macam ni kepada, sebab Cik Yus pun Melayu. Okey, maaf Cik Yus cakap macam ni. Tapi inilah perangai orang Melayu.
cukup senang percaya pada orang. Senang-senang kena tipu. Even bab agama pun cukup senang percaya kepada sesuatu yang jelas penipuan. Contohnya menyembah berhala. Okey, ajaran Muhammad jelas suruh sembah Kaabah. Padahal dalam masa yang sama kata jangan menyembah berhala. Tapi nak sembah Kaabah. Okey, ini maksudnya apa? Pemujaan berhala. Tapi orang Melayu, orang Muslim masih tak nak percaya benda ni. Masih mengelak benda ni, menafikan perkara ni. Nampak tak? Senang percaya kepada apa yang Muhammad ajarkan. Bulat-bulat percaya. Sebab tu pepatah ni amat sesuai untuk bangsa Melayu, bahawa Melayu mudah lupa, senang percaya. Kita berbalik kepada Muhammad Rohing. Dia juga pernah merogol. Okey, wow. Muslim, ini Cik Yu nak beritahu lah, jangan marah kau. Jangan marah. Walaupun perbuatan dia tu menjolok, seperti telunjuk menjolok mata, tapi sebenarnya dia mengikut sunnah Muhammad. Muhammad tu Nabi yang semua orang Muslim banggakan. Ni Cik Yu spesifik. Merogol halal di dalam ajaran Islam. Dan Muhammad Rohing ni, dia mengikut sunnah Muhammad. Okey, jangan marah. Jangan marah kepada Cik Yus terlebih dahulu. Mungkin ada yang akan marah Cik Yus. Mungkin memang akan ada yang marah pada Cik Yus bila Cik Yus cakap macam ni. Okey. Cik Yus tak cakap kosong. Cik Yus bukan nak menyokong Muhammad Rohing ni dalam perbuatan dia merogol wanita. Tapi apa yang Cik Yus cakap kali ni berkenaan dengan ajaran Islam. Okey, di dalam ajaran Jesus memang perbuatan yang sangat terlarang dan tak boleh dilakukan sama sekali. Cik Yus takkan menyokong mana-mana pihak yang melakukan perbuatan rogol. Namun seperti mana Cik Yu sebut, ianya adalah ajaran yang halal di dalam Islam. Okey, Allah telah menghalalkan Muhammad untuk merogol mana-mana perempuan yang dia suka daripada tawanan perang tanpa ikatan perkahwinan. Sebab itulah yang disebut di dalam surah Al-Ahzab ayat 50. Buka balik, cek balik. Okey, Cik Yus masuk. Ini adalah peristiwa yang berlaku suatu ketika dahulu semasa hayat Muhammad. Perkara ni adalah benar-benar terjadi sebab diriwayatkan dari masa ke semasa. Jika tak ada riwayat, maka ianya mungkinlah tipu Cik Yus reka buat hikayat. Tapi ianya adalah yang benar-benar berlaku. Semasa hayat Muhammad pernah berzina dengan Maryah binti Khibtiyah sehingga mempunyai anak luar nikah. Muslim tahu tak perkara ni? Penzinaan Muhammad terbocor bila mana salah seorang isteri Muhammad mengetahui perkara ni dan terbocor pula kepada isteri-isteri yang lain. So bila terbocor perkara ni kepada isteri-isteri lain, maka turunlah pula surah Toha. Okey, buka surah Toha, boleh baca benda ni. Surah ni terang-terangan menjebelahi Muhammad. Apakah Tuhan yang sebenar akan membenarkan dan menghalalkan perbuatan zina Muhammad? Apakah Tuhan, jika Tuhan yang sebenar menghalalkan zina? Logikkah benda ni? Tak logik. Siapa yang suka manusia berzina? Syaitan. Syaitanlah yang akan menghalalkan zina. Jelas kan kat situ? Tuhan of course tak akan menghalalkan zina. Tapi siapa yang akan menghalalkan zina? Syaitan. So Allah menghalalkan zina. So Allah ni siapa? Syaitan. Masih tak buka biji mata? Tak boleh nak kata apalah. So dalam masa yang sama, ayat tadi mengugut isteri-isteri Muhammad dengan perceraian jika diorang ni masih bercakap-cakap dan memandang serong kepada Muhammad. Boleh pula macam tu. Bukankah dalam ayat yang lain Allah mengatakan antara perkara yang paling dia murkai adalah perceraian? Bagaimana Allah melanggar cakap dia? Dia pula yang nak mengeluarkan ayat jika untuk diceraikan isteri-isteri Muhammad ni jika masih memandang serong pada Muhammad. Bolehkah macam tu? Nampak tak? So jadi Allah ni siapa sebenarnya? Permainan Muhammad. Okey. Jadi di situ nampak sangat ayat-ayat Al-Quran ni merupakan hanyalah rekaan Muhammad dan mengadakan Allah sebagai alat untuk dia melakukan apa sahaja perkara yang dia suka. So jelas kat situ. Tuhan yang sebenar dia takkan menyebelahi mana-mana pihak melakukan kemungkaran ataupun perbuatan terkutuk. Ini jelas. Jelas. Okey, jika di antara Tuhan dengan syaitan, Tuhan apa? Dia nak melakukan perkara kebaikan.
Syaitan nak melakukan kerosakan dan perkara mungkar. So dalam daripada ayat-ayat Al-Quran jelas mengatakan bahawa menghalalkan Muslim melakukan perkara-perkara terkutuk, perkara-perkara jahat. Jadi siapa Allah ni? Allah adalah syaitan. Namun apa yang Cik Yus cakap berkenaan dengan ni, syaitan ni adalah Allah yang mana Muhammad menggunakan Allah ni sebagai dia punya tools, dan Muhammad berjaya menjadikan Allah sebagai alat untuk dia lakukan apa saja yang dia suka. Tak habis di situ tak habis di situ. Muhammad dan orang-orangnya pernah menjajah, menawan, merompak, melanun Kaabah di mana Safiyah binti Huwai ibnu Akhtab tinggal. Pada masa itu Safiyah hanya berumur 17 tahun dan merupakan isteri kepada Kinana ibnu Arabi. Sebelum semua ahli keluarga Safiyah termasuk suaminya dibunuh sendiri oleh Muhammad. Apakah lagi dikatakan seorang yang maksum, yang tak melakukan dosa? Beginikah orang yang tak melakukan dosa membunuh, berzina, tak maksum lagi kah? Ada seorang Muslim ni bercakap kepada Cik Yus, kononnya dalam Bible diramalkan Muhammad, di mana dia sebut Holy Spirit. Holy Spirit tu adalah Muhammad. Agak-agak lah, kalau ya pun jangan buat lawak, boleh tak? Jangan buat lawak. Siapa Holy Spirit yang disebut di dalam Bible? Siapa dia? Holy Spirit itu adalah Tuhan. Jelas dalam ayat Bible jelas terang-terangan menulis bahawa Holy Spirit itu datangnya daripada Bapa. Ianya adalah Tuhan. Antara rupa lain Tuhan. So kalau dia Tuhan, takkanlah itu adalah Muhammad. Takkan Muhammad Tuhan. So jelas nyata Holy Spirit bukan Muhammad. So kalau engkau nak cakap Muslim nak cakap Holy Spirit itu adalah Muhammad, apakah Muhammad itu Tuhan? Sebab yang dinyatakan di dalam Bible, Holy Spirit adalah Tuhan. Muhammad ni Tuhan kah? Tidak kan? Dia manusia biasa je pun. So bagaimana Bible meramalkan Muhammad sebagai Nabi? Kononnya yang akan datang menyelamatkan manusia. Muhammad siapa nak menyelamatkan manusia? Macam Cik Yus cakap, hanya Tuhan saja yang dapat menyelamatkan manusia daripada tangan syaitan. Sebab apa? Tuhan saja yang berkuasa ke atas syaitan. Manusia tak akan mampu menyelamatkan tangan manusia lain daripada syaitan. Hanya Tuhan saja yang maha berkuasa. Sebab tu kata nama Tuhan maha berkuasa. Jadi Muhammad ni apakah dia penyelamat? Tak. Muhammad sendiri pun tak mengaku dia adalah penyelamat. Dan dia sendiri pun tak tahu keselamatan diri dia. Dia sendiri mengaku bahawa dia tak selamat. Hanya Jesus saja yang mengaku bahawa dia adalah penyelamat. Jesus memang mengaku dia adalah penyelamat. So untuk itu dia adalah Tuhan. Dia bukan orang biasa. Jesus juga mengaku dia dan Bapa adalah orang yang sama. Begitu juga dengan Holy Spirit. So mereka adalah orang yang sama. So jadi bermaksud di sini, jika Holy Spirit itu adalah Tuhan, bermaksud dia tidak kata Holy Spirit itu bukannya Muhammad. Apakah Bible yang mengajarkan ajaran Tuhan, macam Jesus mengajarkan ajaran Christianity, meramalkan seseorang yang membawa ajaran lain daripada ajaran Kristian? Membawa ajaran lain? Tidaklah. Tidak. Perkara ini adalah tidak sama sekali. So bermaksud di sini Muhammad tidak diramalkan di dalam Bible. Jika Cik Yus nak sentuh lagi, jika dia nak sentuh lagi, kalaulah masih Muslim nak mengatakan roh kebenaran itu adalah Muhammad. Bila roh kebenaran, maka dia akan buat perkara-perkara yang benar saja sesuai dengan nama title tu, kebenaran. Dia akan buat semua perkara-perkara yang benar. Cik Yus nak tanya, berapa ramai yang Muhammad telah bunuh? Muhammad pernah berzina, Muhammad pernah merogol. Apakah ini lagi kebenaran? Apakah seorang yang dikatakan kebenaran akan melakukan perkara-perkara terkutuk? Tidak. So jadi Muhammad bukanlah seorang yang benar, melainkan seorang penipu. Sebab jika dalam ajaran dia menghalalkan zina, menghalalkan rogol, menghalalkan penipuan, apakah dia lagi membawa ajaran kebenaran?
ianya jelas nyata adalah ajaran kepalsuan. Okey, Safiyah dikatakan meminta agar Muhammad menunggu untuk menikahinya di lokasi yang lain yang jauh daripada Kaabah. Sebab alasan Safiyah adalah masih ramai orang-orang Yahudi di sekitarnya. Dan namun sebenarnya Safiyah menolak perkara ni adalah atas alasan dia hendak berduka cita daripada terus dirogol Muhammad pada hari yang sama suami, ayah dan keluarganya dibunuh. Nampak? Muhammad ni dia dah bunuh ahli keluarga Safiyah, termasuk suaminya, dan pada hari sama juga Safiyah dirogol. Abu Ayyub Al-Ansari merupakan orang yang menjaga tenda Muhammad semalaman, dan ketika pagi Muhammad melihatnya berkawal. Dan Muhammad bertanya alasannya, dan Abu Ayyub menjawab, saya khawatir tentang wanita ini denganmu. Kalau kau telah membunuh suami, ayah dan banyak kerabatnya, dan sampai saat ini dia masih kafir. Muhammad ketika merogol Safiyah, Safiyah pada masa itu masih seorang kafir, masih seorang Yahudi, belum nikah lagi. Saya sangat khawatir jika ada pembalasan daripadanya. Cuba bayangkan apa ajaran Muhammad tentang tentang pernikahan ni apa semua. Okey, sebab apa? Jika hendak berjimak contohnya, kena kahwin terlebih dahulu. Apa rukun-rukun nikah semua tu. Tapi sekarang ni Muhammad melakukan sesuatu yang langsung, yang bukan dia melanggar sendiri apa yang dia bawakan. Okey, sejarawan Muslim telah mencatat bahawa perkahwinan terjadi sehari selepas Muhammad merogol Safiyah. Ini bukanlah masalah untuk Muhammad kerana Allah telah mengeluarkan ayat yang memperbolehkan hubungan seksual dengan para budak tanpa perkahwinan, meskipun mereka telah bernikah atau bersuami. Nampak tak? Bagaimana Allah dalam ayatnya di dalam Al-Quran membenarkan Muhammad merogol wanita bersuami. Dan semua wanita yang telah menikah, yakni terlarang untukmu kecuali budak yang kamu miliki. Surah keempat ayat 24. Buka dan boleh baca. Apakah ini daripada Tuhan lagi? Jelas, terang-terangan. Macam cikgu cakap, Tuhan yang sebenar dia takkan menghalalkan perbuatan zina, takkan menghalalkan perbuatan merogol. Okey, sekarang ni dalam ayat yang ke-4:24 ni jelas Allah menghalalkan Muhammad untuk berzina dan merogol orang yang di bawah tahanan dia, walaupun wanita itu bersuami. Muhammad telah merogol Safiyah sebelum berkahwin dengannya, dan pada masa itu Safiyah bukanlah seorang Islam tetapi seorang Yahudi. Bayangkanlah, Muhammad pada masa tu dia berumur 50 tahun lebih. Untuk specifically, jika cikgu tak salah, dia dalam berumur 57 tahun. Okey, semasa Muhammad merogol Safiyah yang hanya berumur 17 tahun. Cikgu cukup kesian betul lah dengan nasib Safiyah. Wahai wanita di luar sana, especially muslimah, cuba bayangkanlah jika kamu diperlakukan sebegini oleh seseorang. Bagaimana? Bagaimana perasaan kamu jika tidak diri kamu, adik-beradik kamu, kakak kamu ke, ibu kamu ke diperlakukan sebegini? Apa perasaan kamu, wahai wanita di luar sana? Cikgu nak tanya. Apa perasaan kamu? Okey. Cikgu tak dapat bayangkan lah macam mana Safiyah mengalami perkara yang amat buruk ni. Cikgu tak dapat bayang. Walaupun cikgu selelaki, tapi cikgu dapat rasai tau. Dapat rasai perkara yang amat teruk ni. Wanita di luar sana, especially muslimah, jangan nak kata kamu tak ada perasaan tentang hal ni. Hanya kerana Muhammad itu adalah Nabi kamu yang kamu percaya. Jangan nak kata Muhammad itu suci. Jangan nak kata Muhammad itu maksum. Ini apa semua tu lagi. Muhammad ini, Muhammad begitu. Semuanya baik daripada Muhammad. Inilah apa yang Muhammad lakukan semasa hayatnya. Apakah dia lagi seorang Nabi kalau begini? Jika kamu masih membela Muhammad, dengan perbuatan keji dia macam ni, kamu bukan seorang manusia. Dan kamu bukan seorang wanita. Jika kamu nak kata macam ni, tak apa. Dia Muhammad, dia boleh buat apa yang dia suka.
Muhammad itu manusia, dia seorang lelaki. Bila dia buat perkara keji, jika dia kata dia seorang Nabi, apakah Nabi akan buat perkara macam ni? Kamu wanita, takkan kamu tak ada perasaan? Jika kamu diperlakukan macam ni, apa perasaan kamu? Pada masa itu baru kamu nak membenci Muhammad jika benda ni betul-betul berlaku pada kamu. Jika tak Muhammad lah, kalau kata orang lain. Seperti dalam kes Muhammad Rohingya ni, okey, dia dirogol. Dia isteri orang, dirogol orang lelaki. Pada masa tu, cuba tanya pada dia. Macam mana perasaan dia? Dia dirogol. Boleh tahu macam mana Bukankah ajaran Islam mengajar setiap pasangan mesti beragama Islam terlebih dahulu dan kena bernikah baru boleh berjima? Jika dah bernikah, okey, tetapi salah seorang pasangan bukan Islam, okey, bermaksud apa? Nikah tu tak sah, dan ianya adalah, jika jima itu berlaku, dia adalah penzinaan. Ini adalah rukun. Muhammad sendiri melanggar apa yang dia ajarkan dan semena-mena melakukan apa saja yang dia suka. Hanya memudahkan satu, iaitu Allah. Dia hanya memudahkan Allah, dan daripada situ dia melakukan apa saja yang dia suka. Okey? Jelas ayat Al-Quran ni adalah rekaan Muhammad, dan boleh pula ada ayat-ayat yang khusus untuk Muhammad merogol wanita, termasuklah isteri orang. Ajaran Tuhan lagi kah begini? Wanita yang di luar sana ni, Cik Yusna, lagi sekali nak tanya ni, jika ini yang berlaku kepada kamu, ahli keluarga kamu, apakah perasaan kamu? Apakah tindakan kamu? Apakah kamu sanggup menyerahkan tubuh kamu kepada orang yang tidak dikenali? Apakah perasaan kamu jika diri kamu itu dirogol? Inilah yang berlaku kepada Safia, dan orang terkutuk yang melakukan perkara keji ini ialah Nabi kamu Muhammad. Wanita Muslimah, masihkah lagi tak boleh fikir perkara ni? Fikirlah. Cik Yus tak tahu nak cakap apa. Okey, jika kita lihat perbuatan Muhammad Rohing ni, ianya adalah perbuatan yang dihalalkan oleh Islam. Kerana Muhammad Rohing ni, dia mengikut sunnah Muhammad. Jadi apakah Muhammad Rohingya ni dia bersalah? Dia hanya mengikut sunnah Muhammad. Jadi dia tak bersalah. Ikut kalau daripada ayat, daripada apa yang diajarkan Muhammad, yang diajarkan Muhammad, okey, Muhammad Rohing ni dia tak bersalah. Jika nak salahkan, orang yang pertama yang perlu disalahkan ialah Muhammad. Kerana Muhammad lah yang mengajarkan perkara ni. Perbuatan Muhammad, okey, perbuatan Muhammad jauh lebih kejam. Kalau yang Muhammad Rohing ni, dia hanya merogol isteri orang. Namun Muhammad, dia membunuh suami Safia dan merogol Safia. Jadi umat Islam rasanya tak perlulah nak marah Muhammad Rohing ni atas apa yang Cik Yu jelaskan tadi. Ianya adalah perbuatan yang dihalalkan di dalam Islam. Kalau kita tengok balik macam ada tak kena kan? Macam mana ni? Dalam kata berzina itu haram tapi dihalalkan. Cuba kita lihat jauh, lebih jauh. Di dunia saja pun umat Islam lelaki dibenarkan untuk berkahwin sampai 4. Untuk apa kahwin sampai 4? Seorang dah tak cukup kah? Manusia yang diciptakan, pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah siapa? Adam. Kemudian Adam seorang lelaki. Kemudian wanita yang diciptakan, okey, selepas Adam adalah Eve. Adakah 4 wanita diciptakan selepas Adam? Tak ada. Dia tak kata apa Tuhan tak ciptakan 4 wanita. Tuhan hanya ciptakan 1 wanita daripada 1 tulang rusuk Adam. So maksud dia satu-satu. Jika perkahwinan adalah satu-satu. Okey, Cik Yus akan cerita benda ni dalam Cik Yus punya rakaman yang lain nanti. Okey. Di akhirat pula, cuba bayangkan bagaimana lelaki-lelaki ni diberikan hubungan seksual yang cukup hebat. Jika digambarkan sama seperti pusat pelacuran. Apakah ini benar? Nampak sangat nampak sangat India penuh. Yang ni pun Cik Yus akan masuk dalam rakaman yang lain. Macam ada yang tak kena. Apakah yang haram boleh pula jadi halal? Untuk makluman semua, inilah kelicikan syaitan. Syaitan sentiasa bermuka talam atau talam 2 muka. Memang inilah perangai syaitan yang sentiasa membuat manusia keliru dengan sesuatu dan membuat manusia untuk mempercayai sesuatu tanpa usul periksa. Okey, dalam berbuat baik sebenarnya kejahatanlah yang Muslim lakukan. Inilah yang berlaku kepada Muslim. Cik Yus nak kata tak boleh nak, korang nak deny macam mana lagi? Itulah yang korang lakukan. Contohnya syaitan berkata membunuh itu berdosa besar,
Namun syaitan juga mengarahkan Muslim untuk berperang dan membunuh orang kafir untuknya. Maksudnya orang kafir ni orang yang tak beriman dengan dia lah. Semua, siapa saja yang tak beriman dengan syaitan, maka bunuhlah orang tu. Perkara ini memang dah jelas. Jelas. Namun Muslim tetap tak nampak perkara ini dan hati Muslim telah dihitamkan sebenarnya. Mereka hanya menurut sesuatu tanpa boleh difikirkan dengan lebih jauh. Tak boleh. Benda tu tak boleh. Dilarang sama sekali. Jika dilakukan perkara tu, maka hukumnya adalah murtad. Itu yang dia punya akibat. Bila murtad, maksud dia neraka jahanam. Itu syaitan gertak Muslim. Sebenarnya Muslim jika masih berada di dalam genggaman syaitan, mereka sebenarnya telah berada di dalam neraka jahanam sebenarnya. Walaupun perkara tu belum sampai, sebenarnya mereka telah, nasib mereka akan tahu berada di mana. Bagi mengaburi mata-mata Muslim, maka syaitan menjanjikan habuan nikmat yang cukup tak terhingga berupa nikmat seksual yang cukup hebat di syurga Islam, yang langsung direct menggambarkan pusat pelacuran. Nak kata apa lagi? Nak deny apa lagi? Melalui ayat-ayat Al-Quran. Kalau nak tengok lebih spesifik kan, tengok dalam hadis, apa yang hadis cakap. Kekuatan lelaki berpuluh-puluh berekor-ekor kuda ni. Sentiasa tegang, tak kendur-kendur. Apa ni? Dia boleh dengan wanita, pelbagai wanita lah, apa semua ni. Apa ni? Ada pula pasal-pasal. Nanti Cik Yus masuk bab ni dalam rakaman yang lain. So bukankah itu pusat pelacuran? Nak kata apa lagi? Syurga pelacuran. Syurga pelacuran ni bukan hanya di akhirat, di dunia pun dah kita boleh nampak benda tu kan. Semua orang tahu di dunia ada pelacuran. Even di syurga Islam lah, bukan syurga orang lain syurga Islam pun ada pelacuran. Takkah hebat macam tu? Tu yang orang Muslim lelaki suka tu. Cukup mudah Muslim Islam especially lelaki ditipu syaitan hanya kerana habuan seks. Sebab syaitan tahu kelemahan lelaki Islam adalah apa? Seks. Jadi wanita Islam pula macam mana? Mereka hanya tools kepada lelaki. Wanita hanyalah alat untuk memuaskan nafsu lelaki. Sebab tu akan ada pula sampai atas belakang unta, itu semua. Nanti Cik masuk 2 hari. Cik Yus akan huraikan perkara ni semua dalam rakaman lain. Rakaman kali ni Cik Yus nak huraikan persamaan perbuatan Muslim yang mana langsung datangnya daripada Quran. Muslim tak dapat deny lagi, tak dapat menolak, tak dapat nak kata jangan tengok perangai penganut, tengok Al-Quran. Cik Yus dah buktikan perangai Muslim itulah Al-Quran. Bagaimana Muhammad dikatakan akhlak Muhammad adalah Quran, itulah Al-Quran yang diajarkan kepada semua umat Islam. Ini bukan Cik Yus cakap, semua orang cakap. Sebab tu dikatakan antara mukjizat Muhammad adalah Al-Quran kononnya. Buat lawak betul lah puan ni. Mukjizat Muhammad adalah Al-Quran. Akhlak Muhammad adalah Al-Quran. So jadi perbuatan merogoh, menipu, berzina apa semua tu datang daripada Al-Quran. So jadi bermaksud dari sini semua umat Islam melakukan semua sunnah Muhammad. Apa saja yang dilakukan semuanya datang daripada Al-Quran. Bagaimana kita dapat lihat sekarang ni Muslim membunuh orang lain, datang daripada Al-Quran. Merogoh, berzina, datang daripada Al-Quran. Menipu, datang daripada Al-Quran. Nampak? Jelas. Semua jelas. Tapi macam biasalah Cik Yu sebut, Muslim masih menafikan perkara ni. Semua dah Cik Yu buktikan tertulis daripada Al-Quran. Dan itulah yang semua Muslim lakukan. Kerosakan, perbuatan terkutuk, kerja-kerja jahat dan keji, semua tu datangnya daripada Al-Quran. Dan pengasas kejahatan dan raja kejahatan yang selama ini berselindung adalah Allah yang merupakan syaitan terkutuk. Manakala Muhammad pula adalah bapa kejahatan yang langsung tak layak dipanggil Nabi dan penyelamat. Apakah seorang yang merogoh boleh dikatakan penyelamat? Apakah seorang yang membunuh orang lain boleh dikatakan penyelamat? Penyelamat adalah dia orang yang menyelamatkan manusia. Dia save soul.
not taking the soul. Muhammad, he's taking the soul. He's not the savior. Okay, Muhammad bukan penyelamat sebab Muhammad mencabut nyawa. Jesus memberi nyawa kepada mereka yang mati. Jesus mengampuni dosa orang yang mati dan menghidupkan orang yang mati. Buka Bible boleh baca benda ni. Itu baru kata penyelamat. Memberi nyawa. Dia bukan mencabut nyawa, dia memberi nyawa kepada yang mati. Tapi Muhammad mencabut nyawa. Apakah perbuatan Muhammad mencabut nyawa masih dikenali sebagai penyelamat? Dah terang-terangan perkara ni adalah salah sama sekali. Okey? Untuk itu Cik Yus stop di sini dahulu. Okey, dan Cik Yus akan sambung dalam rakaman yang lain. Okey. So, sebelum Cik Yus akhiri, Cik Yus doakanlah kepada semua. Termasuklah umat Islam. Semua siapa saja di dunia ni semua untuk semua tak terhad kepada umat Islam. Kepada semua ataupun adik-adik Cik Yus. Okey. May Jesus, may Jesus, I pray, save all your soul, all of you, from Satan. May Jesus give you light. May Jesus give you good sight to understand about truth and false. May Jesus save your soul. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Okey, begitulah panjang lebarnya celoteh kosong Cik Yus pada video kali ini. Sangat mengecewakan, tidak ada poin langsung. Kenapa tidak ada poin? Yang pertama, dia menceritakan tentang Mamat Rohingya dan masih berselindung tanpa menyebut nama sebenar lelaki tersebut. Yang kedua, Cik Yus merayu para ustaz supaya berhenti berdebat dengan dia. Kerana apa? Kerana menurut dia, berdebat itu haram. Entah dari mana dia dapat dalil berdebat itu haram. Mengaku sajalah takut Cik Yus. Dan yang ketiga, dia memfitnah Nabi Muhammad SAW atas beberapa perkara. Yang pertama, menurut Cik Yus murtad. Nabi berzina, merogol, membunuh, dan seterusnya. Allah SWT menurunkan surah Taha sebagai membenarkan perbuatan keji Nabi Muhammad SAW tadi. Jadi menurut Cik Yus, Nabi Muhammad itu membunuh, merogol, berzina dan juga penipu. Dan Nabi menggunakan Al-Quran sebagai tools, sebagai alat untuk membenarkan baginda melakukan semua kejahatan ini. Cik Yus masih merujuk kepada Bible. Kisah Nabi merogol itu Cik Yus rujuk pada kisah yang tertulis dalam Bible. Dan sebagaimana yang umum tahu bahawa dalam Bible itu sendiri terdapat 29 kisah pornografi. Dan Cik Yus sebentar dalam video ini, Cik Yus telah melengkapkan 29 kisah pornografi itu menjadi 30. Tahniah Cik Yus. Dan 29 kisah pornografi ini saya akan sertakan linknya dalam description video ini. Anda boleh lihat sendiri dan boleh baca sendiri. Tidak mau bercakap lebih panjang kerana video Cik Yus kali ini pun hampas semata-mata. Biar saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.